Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Isnin 29 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Melaka mengisi paparan petang ini. Saya Azamudin Husin, terus setia sejam bersama kami. Saudara, 14,000 peluang pekerjaan dengan nilai pelaburan baharu 6 bilion ringgit dijangka dapat diwujudkan menyokong pembangunan industri tenaga boleh baharu TBB negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia setelah kerajaan bersetuju melaksanakan program serta pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara sebagai langkah awal merancangkan lagi komitmen dalam peralihan tenaga. Menerusinya, 4 inisiatif akan dilaksanakan. Pertama, meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kota TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar dan kota baru ini akan diagihkan untuk pelaksanaan program di bawah mekanisme sedia ada termasuk New Enhanced Dispatch Arrangement dan program pemasangan solar di bumbung bangunan. Penerokaan kaedah pelaksanaan program TBB baru seperti pembangunan taman solar ataupun solar park, pembekalan elektrik untuk tujuan pusat-pusat data baru serta penjanaan hidrogen hijau dan sebagainya. Kedua adalah melaksanakan inisiatif perintis pembangunan Pulau Tenaga Hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian Terengganu. Ketiga, membangunkan kerangka Renewable Energy Certificate REC kebangsaan dan akhir sekali menetapkan kerangka perundangan kawal selia keselamatan pembangunan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik EV. Perdana Menteri berucap merasmikan Persidangan Tenaga Lestari Antarabangsa kelima 2022 di Ibu Negara. Sementara itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata inisiatif mewujudkan Pulau Tenaga Hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian antara usaha merealisasikan aspirasi negara neutral karbon pada 2050. Jadi kerajaan memang serius dan kita mengharapkan adanya komponen yang 100% hijau walaupun tidak seluruh negara. Ada komponen di tempat tertentu misalnya di island yang menggunakan 100% RE di pulau-pulau ini. Ini yang Baik, sistem penghakiman yang telus menggambarkan proses keadilan yang berwibawa dan tidak dibayangi dengan perasaan gusar dan gentar pada sesiapa. Titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dalam sistem keadilan, hakim merupakan watak penting dan mempunyai peranan besar serta menjadi simbol dalam memastikan kredibiliti dan kewibawaan institusi kehakiman. Baginda bertitah sebarang bentuk keraguan perlu dihindarkan dan seorang hakim itu perlu bebas daripada sebarang pengaruh mahupun tekanan. Sejarah membuktikan bahawa Rasulullah SAW mengiktiraf dan memberi ruang kebebasan kepada Muaz bin Jabal yang diutus sebagai wakil penegara Yaman untuk berijtihad dengan kemampuan ilmunya dalam menjatuhkan hukuman sekiranya sesuatu perkara itu tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Baginda tidak mempengaruhi pemikiran Muaz dalam berijtihad atau campur tangan dalam penghakimannya. Sultan Nazrin bertitah demikian pada Majlis Pelancaran Jurnal Syariah Perak Al-Qanun Volume 1 2022 di Ipoh. Hampir 20,000 peserta kontingen dijangka menyertai acara perbarisan dan parakan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, jumlah penyertaan itu meningkat berbanding 10,000 peserta berdaftar di peringkat awal.
beberapa penambahbaikan yang kecil-kecil saja. Dari segi penyertaan, jumlahnya telah meningkat ke 19,000 lebih anggota. Kita bermula dengan 10,000, kemudian dah naik 16. Sekarang saya ucap terima kasih kerana kita terpaksa accommodate lah banyak permintaan dan sebenarnya itu menggalakkan. Jadi sekarang ini yang terlibat dalam perarakan kita ni hampir 20,000 lah. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 berkata pihaknya menerima permintaan pelbagai pihak untuk menyertai perarakan dan perbarisan berkenaan. Tan Sri Anwar terdahulu meninjau raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka. Sementara itu, meski hanya raptai penuh, sambutan dan komitmen yang diberi pengunjung dan peserta tidak kurang meriahnya. Ini memandangkan selepas 2 tahun sambutan diraikan secara bersederhana akibat pandemik COVID-19. Rasa macam walaupun raptai tapi rasa macam kejadian sebenar lah. This will be my first time untuk join perbarisan selama menjadi kaki tangan awam. Jadi saya rasa ini satu peluang yang jarang sekali lah dapat. Pagi ni saya bangun 3.30. Tak cukup tidur sikit. Excited sangat-sangat. Latihan kami lebih kurang sebulan lebih. Dan banyak jugalah turun naik kita orang dan banyak kenkangan, tapi saya rasa berpuas hati dengan raptai hari ini. Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2022 31 Ogos 2022 Rabu bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir. Baik, seperti biasa sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Nur Shazlinda Hanif. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat keadaan cuaca hujan dan ribut petir sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pedalaman iaitu di negeri Kedah, negeri Perak, negeri Pahang, negeri Kelantan, negeri Sembilan dan juga Johor. Hujan lebat juga turut dilihat di sekitar Lembah Kelang dan dijangkakan keadaan hujan ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berkaitan dengan aktiviti hujan dan ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan angin yang kencang, banjir kilat serta kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Dilihat di sini hujan masih lagi berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat negeri Sarawak dan juga di sekitar Limbang di negeri Sarawak. Hujan juga turut dilihat di 1-2 tempat melibatkan pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah, juga turut memasuki di sekitar wilayah Persekutuan Labuan pada ketika ini. Keadaan hujan ini juga turut dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara dan juga di 1-2 tempat melibatkan kawasan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula dijangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Sarawak, manakala bagi negeri Sabah dijangkakan untuk keadaan cuaca cerah pada malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya, 5 pakej di bawah pakej bantuan khas Sarawakku Sayang. Terus saja bersama Boma Win di sana. Boma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kerajaan Sarawak umum 5 pakej di bawah pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 9.0. Ia bagi tempoh 6 bulan mulai Julai hingga Disember tahun ini dengan jumlah hampir 1 bilion ringgit. Mengumumkan bantuan terbaru tersebut kepada pemberita di Kuching, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, langkah itu bagi meringankan beban kos sara hidup akibat inflasi yang meningkat sehingga 3.2% di Sarawak. Sebagai kerajaan yang mendengar dan prihatin terhadap keluhan rakyat, kerajaan GPS Sarawak telah mengambil keputusan untuk menyambung pemberian bantuan bagi meringankan beban rakyat Sarawak yang terkesan akibat kenaikan kos sara hidup, terutama yang berpendapatan rendah. Langkah pertama adalah diskaun bil elektrik 5% sehingga 25% kepada pengguna domestik, komersial dan industri termasuk pengusaha peruncit makanan dan akan memberi manfaat kepada 685,000 pengguna dengan kos RM201.76 juta. Seterusnya, langkah kedua melibatkan diskaun 10% hingga 25% ke atas bil air bulanan untuk pengguna domestik, komersial dan industri dengan jumlah RM35.34 juta. Cukai pintu juga diberikan diskaun 25% untuk taksiran cukai pintu tahunan melebihi RM400 dan diskaun 30% untuk kadar cukai pintu tahunan RM400 ke bawah untuk premis kediaman, komersial, industri dan premis pegangan khas. Jelas Premier, langkah ini memberi manfaat lebih 500,000 premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak badan berkanun dengan tanggungan kerajaan negeri berjumlah RM54 juta. Selain itu, peniaga dan penjaja di bawah PBT juga mendapat diskaun 50% di bawah langkah keempat BKSS 9.0 ini yang akan memberi manfaat kepada lebih 10,000 penjaja berdaftar dengan perbelanjaan kerajaan Sarawak berjumlah RM1.73 juta. Dalam menangani kenaikan kos pembinaan yang meningkat juga, kerajaan negeri menambah bantuan di bawah peruntukan untuk variasi harga sehingga RM700 juta. Bantuan ini adalah untuk kos bahan-bahan binaan termasuk batu, bata, perkayuan, diesel dan konkrit selain tambahan lanjutan masa sehingga 6 bulan untuk projek kerajaan negeri. Baik, dalam perkembangan sama, Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 9.0 yang diumumkan oleh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari merupakan usaha kerajaan negeri untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat seperti BKSS sebelum ini. Dato' Amar Awang Tengah berkata kerajaan negeri telah merancang pelan strategi pembangunan sehingga tahun 2030 dalam usaha mencapai visinya sebagai sebuah negeri maju berpendapatan tinggi. Tambahnya, kemajuan itu kelak turut mewujudkan peluang pekerjaan yang berkualiti dan menawarkan gaji yang tinggi selain membuka lebih banyak peluang perniagaan serta berupaya menarik pelaburan dari dalam dan luar negara. Selain itu, perusahaan kecil dan sederhana turut dibangun termasuk kegiatan mikro. Ini sekaligus dapat membasmi kemiskinan di seluruh negeri ini. Dato' Amar Awang Tengah berucap demikian pada program Jelajah Asnaf di Lawas. Beliau turut menyampaikan bantuan geran projek kecil luar bandar serta penyerahan pakej pengurusan jenazah kepada pengerusi-pengerusi masjid di Lawas, anjuran Lembaga Amanah Khairat Islam Lawas. Terdahulu beliau merasmikan Hari Keluarga Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, anjuran
Biro Rekreasi Belia dan Sukan, Pergerakan Wanita PBB Cawangan Bukit Sari bersempena sambutan Bulan Kemerdekaan di Balai Raya Kampung Punang. Dalam ucapannya, Dato' Amar Awang Tengah mengingatkan kontraktor yang dilantik untuk menyiapkan projek yang tertangguh dengan kadar segera seperti Anjung Usahawan di Punang dan beberapa lagi projek lain di Lawas. Dedahnya, surat amaran telah dikeluarkan dan sekiranya masih gagal, kontrak akan ditamatkan. Sarawak dijangka menerima 1.2 juta kemasukan pengunjung menjelang akhir tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan unjuran lebih 750,000 setakat Julai lepas, beliau yakin sasaran pengunjung ke Sarawak menjelang 3 bulan terakhir tahun ini mampu dicapai. Ini turut disumbang dengan penganjuran festival dan aktiviti pelancongan sejak awal tahun bagi menghidupkan semula industri pelancongan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media pelancaran SIA Sitok Sarawak edisi keempat di Kuching. Program pelancongan tersebut turut menjana keuntungan pada edisi-edisi yang lepas. When you total up these two, it's more than 10 million. So the impact is very, very good on the tourism industry. Those and the spillover from that. Bagi tahun ini, beliau menjangkakan program itu akan menjana keuntungan kira-kira RM4 juta. Malah program terbabi juga menawarkan potongan harga penginapan dan pakej pelancongan 30% hingga 50%. Tempahan dibuka pada 1 September depan hingga 31 Oktober dengan melayari laman sesawang www.siasito.sarawaktourism.com. Warga pendidik di daerah Belaga diharap terus komited dan berganding bahu meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan akademik golongan pelajar di daerah tersebut, khususnya dalam pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Pendidikan Malaysia. Menyatakan demikian, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugat Kumbung, semasa berucap di program Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD Belaga di Sekolah Menengah Kebangsaan Belaga. So you have the same branding. So the brand that you have, you must transform it to our student what it is today. So that mereka tidak kalah, mereka tidak malu. So my initiative, my message is that do what the best for our student, so that student from SMK Belaga ini to produce the best brand to fight other people outside Belaga. Beliau percaya dengan pencapaian yang agak memberansangkan SPM dan STPM, SMK Belaga dan SMK Bakun ketika ini menunjukkan usaha berterusan pengetua dan guru-guru sekolah terbabit. Sementara itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang yang juga adun Belaga mengakui usaha warga pendidik ternyata telah membuahkan hasil demi pembangunan sumber manusia daerah Belaga. Keputusan baik bukan sahaja dari akademik, bahkan dari core curriculum, semua kita sapu. Tahniah, tahniah. Hasil yang begini tidak akan datang dengan sendirinya. Ia bermula daripada perancangan, daripada pejabat, terus kepada sekolah, kepada cikgu, that transform the idea into action, yang dicerna oleh murid-murid kita lalu diterjemahkan dengan keputusan yang baik. Situasi ini membolehkan daerah Belaga duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan daerah-daerah yang lain. Datuk Liwan melalui Pusat Khidmat Dun Belaga sentiasa menyalurkan sumbangan kepada PIBG setiap sekolah rendah dan menengah di Dun tersebut. Untuk tahun ini, ujar beliau, peruntukan RM10,000 disalurkan kepada setiap PIBG sekolah rendah, manakala SMK Belaga menerima peruntukan berjumlah RM50,000. Selain itu, RM100,000 disalurkan kepada Jawatan Kuasa Pendidikan Belaga yang turut menyediakan peruntukan RM300 kepada anak-anak Belaga yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi.
Manakala Jabatan Pendidikan Belaga pula menerima peruntukan berjumlah RM30,000. Sebelum itu, Datuk Wilson Ugak dan Datuk Liwan Lagang telah merasmikan pertandingan bola tampar wanita di Karnival Sukan Saberkas Cawangan Belaga di Pekan Belaga. Penduduk Baram dan Marudi diseru terus bersama-sama menjaga, memelihara dan memulihara Sungai Baram daripada sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan banjir, khususnya di kawasan hulu sungai. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Penguang Manggil berkata, ini berikutan bahagian Baram dan Marudi seringkali mengalami banjir sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kali setahun. Ke arah itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi memberitahu bahawa untuk jangka masa panjang, pembinaan empangan perlu dibuat bagi mengawal tahap air banjir. Walaupun demikian, kita juga telah membuat satu perincian oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak untuk membuat Integrated River Basin Management, di mana kita mengawal selia apakah aktiviti yang harus kita buat ataupun yang harus kita tidak buat di tiap-tiap limbangan sungai tertentu. Contohnya di kawasan Baram ini kita harus berhati-hatilah, lebih lagi di kawasan upriver, river tributaries, di mana ianya sangat sensitif kepada apa jua pembangunan seperti perladangan sawit dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Hari Sungai Sedunia Sarawak di Marudi. Datuk Penguang juga berkata sungai-sungai di Sarawak yang terkenal sebagai sumber utama masyarakat tempatan, baik daripada segi ekonomi dan sosial, hendaklah dijaga dan dipelihara dengan sebaiknya supaya fungsinya dapat menjadi sumber utama bekalan air kepada kehidupan sentiasa berkekalan. Baik, Sungai Niah bakal berkocak lagi dengan penganjuran regata Niah pada 2 hingga 4 September depan. Ahli Parlimen Sibuti, Lokan Isman Awang Sauni berkata ia merupakan kesinambungan regata sebelum ini dengan mengalu-alukan penyertaan semua masyarakat di daerah Subis serta kawasan sekitarnya termasuk Bintulu. Penganjuran ini bagi mempromosi pembangunan di sepupuk Niah yang berdekatan dengan Gua Niah serta Sungai Niah sekaligus mengeratkan keharmonian penduduk pelbagai kaum di daerah itu. Bukan hanya untuk hiburan semata-mata tetapi untuk mengeratkanlah keharmonian, memantapkan dan juga untuk melihat perubahan yang berlaku. Terutama sekali kita ingin memaparkan pembangunan waterfront sepupuk. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses persediaan Regata Niah 2022 di waterfront sepupuk Niah. Jelas beliau penyertaan dibuka kepada golongan berumur 18 hingga 28 tahun selain wang tunai RM8,000 turut ditawarkan kepada pemenang utama. Acara lain yang turut dipertandingkan adalah bot laju, lumba kayuh, pameran Ratu Regata serta persembahan nyanyian daripada artis tempatan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Buma dengan perkembangan dari